Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Harap semua dalam keadaan sehat dan ceria-ceria selalu. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung subjek sirah tahun 4. Hari ini hari Jumaat bersamaan 5 Februari 2021. Jadi murid-murid semua boleh bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan alat tulis. Okey, jadi sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah sama-sama tanda tangan, baca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran pertama, pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul pada unit 3 dan 4. Unit 3, orang yang mula-mula beriman, dan unit 4, dakwah secara terbuka. Jadi murid-murid boleh buka buku teks muka surat 7. Okey. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran murid dapat menyatakan nama orang yang mula-mula beriman, menceritakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa. Okey, jadi boleh tengok buku muka surat 7. Okey, unit 3, orang yang mula-mula beriman. Baca dan fahami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwahnya kepada ahli keluarga dan kaum kerabat terdekat serta sahabat-sahabat baginda dalam kalangan kaum Quraisy. Sahabat-sahabat yang mula-mula beriman ialah iaitu isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi Muhammad sendiri yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib siapa? Iaitu sepupu baginda yang masih kanak-kanak dan tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang ketiga, Ummu Aiman. Ummu Aiman pengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Zaid bin Harithah, hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan anak angkat. Zaid bin Harithah ni hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah jadikan Zaid bin Harithah ni sebagai anak angkat. Kemudian yang kelima, Abu Bakar bin Abi Quhafah, iaitu teman rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, Uthman bin Affan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam di antara orang yang diseru dan diajak oleh Abu Bakar memeluk Islam. Ni Zubair bin Awam, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada 10 orang nama-nama yang mula-mula beriman. Ada di kalangan sahabat, ada di kalangan isteri Rasulullah, ada di kalangan keluarga Rasulullah. Okey, jadi murid-murid semua boleh hafal 10 orang yang mula-mula beriman dan memeluk Islam.
Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Nanti soalan tanya, berapa tahunkah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia? Jawapan dia 3 tahun. Baginda memilih rumah Arqam bin Abi Arqam. Okey, murid-murid boleh garis. Okey, ni tempat yang pertama Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia, iaitu di rumah Arqam bin Abi Arqam bagi menjalankan dakwahnya. Dianggarkan seramai 40 orang telah beriman pada peringkat ini. Okey. Penghayatan. Hendaklah menyeru kebaikan kepada diri sendiri, keluarga, kemudian kepada orang lain. Okey, seterusnya tengok muka surat 9. Tahukah anda Khadijah adalah orang pertama beriman kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Okey. Amalkan sentiasa menjaga rahsia keaiban kawan-kawan. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 10 unit 4, dakwah secara terbuka. Baca dan fahami. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun, maka turunlah wahyu yang memerintahkan baginda berdakwah secara terang dan terbuka. Ini wahyunya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Maksudnya, maka sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Suratul Hajj ayat 94. Setelah baginda menerima wahyu yang memerintahkan supaya dakwah dilakukan secara terus terang dan terbuka, baginda terus menaiki Bukit Safa dan menyuruh penduduk Mekah datang beramai-ramai mendengar seruan dakwahnya. Okey, setelah turunnya wahyu surah tadi yang kita baca tadi, supaya dakwah dilakukan secara terus terang, maka Rasulullah SAW terus menaiki Bukit Safa dan menyeru penduduk Mekah datang beramai-ramai untuk mendengar seruan dakwahnya. Kemudian baginda menyeru supaya masyarakat Quraisy mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan Rasulullah. Jadi murid-murid boleh garis. Nanti soalan akan tanya, apakah seruan dakwah Rasulullah? Jadi Rasulullah SAW menyeru supaya masyarakat Quraisy mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ni maksudnya apa? Tauhid ni kita mengesakan Allah. Lawan tauhid iaitu syirik. Syirik menyekutukan Allah. Okey. Dia baginda menyeru supaya masyarakat Quraisy mentauhidkan Allah dan jangan menyekutukannya. Beriman dengan hari akhirat, percaya kepada balasan baik dan buruk. Seruan baginda ditentang oleh bapa saudaranya sendiri, yang bernama Abu Lahab, dengan berkata, "Binasalah engkau wahai Muhammad. Apakah kerana ini engkau menghimpunkan kami di sini?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Surah Al-Masad ayat 1 sehingga 5. Maksudnya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah harta bendanya dan apa yang diusahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergolojak.
Dan begitu juga isterinya, pembawa kayu bakar yang lahirnya ada tali berpintal. Okey, jadi seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ditentang sendiri oleh bapa saudaranya, pakciknya sendiri yang bernama Abu Lahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan kaum kerabatnya dan mengajak mereka memeluk Islam. Setelah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda ayat-ayat berikut, firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Surah Al-Syu'ara ayat 214 sehingga 216. Maksudnya, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat, dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Kemudian, jika mereka ingkar kepadamu, maka katakanlah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Kemudian baginda menyeru mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan berhala. Baginda semakin kuat berdakwah kepada orang ramai tanpa mengira masa dan sasarannya. Namun usaha baginda ditentang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab yang sentiasa mengekori dakwah baginda. Abu Jahal dan Abu Lahab menyeru kaumnya supaya tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka yang menjadi anutan dan budaya mereka. Sebab apa Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Nabi SAW? Sebab Nabi Muhammad SAW menyeru kaum Quraisy supaya meninggalkan agama nenek moyang mereka. Agama nenek moyang mereka yang sesat. Jadi Abu Lahab dan Abu Jahal enggan tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka. Sebab itulah Abu Lahab dan Abu Jahal menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kita tengok muka surat seterusnya. Penduduk Mekah semakin ramai yang menerima dan yakin dengan ajaran Islam. Mereka tidak gentar menghadapi sebarang ancaman daripada kaum kafir Quraisy, walaupun sebahagian mereka diseksa. Mereka tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy pergi menemui bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib. Mereka memohon Abu Talib menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melarang baginda dari mencela berhala mereka dan menuduh bapa-bapa dan nenek-nenek moyang mereka berada dalam kesesatan. Jadi orang kafir Quraisy ni dia jumpa bapa saudara Nabi Muhammad iaitu Abu Talib. Mereka memohon kepada Abu Talib ni supaya nasihat kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad ini tidak mencela dan tidak mencela berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy ni, dan tidak menuduh bapa-bapa dan nenek-nenek moyang mereka ni berada dalam kesesatan. Okey. Apabila orang Quraisy melihat kemajuan dalam usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, mereka pun pergi berjumpa dengan Abu Talib pada kali yang kedua. Kali ini mereka mengugut Abu Talib dan mendesaknya supaya menghalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari terus menyebarkan agama Islam, atau orang Quraisy sendiri yang akan menghalangnya. Perkara ini telah disampaikan oleh Abu Talib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya, baginda mengaku Abu Talib tidak mahu melindungi dan membantu dakwahnya lagi. Dengan perasaan sedih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Demi Allah, wahai bapa saudaraku, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tetap tidak akan aku tinggalkan sehingga aku binasa kerananya." Setelah mendengar ucapan yang tegas daripada anak saudaranya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talib pun berjanji akan terus melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah baginda dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Okey, ini adalah kisah tentang bagaimana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terbuka. Yang mana bapa saudaranya sendiri, Abu Jahal dan Abu Lahab, tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menentang suruhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi nak kata hidayah ni adalah milik Allah. Walaupun keluarga terdekat pun tidak semestinya seruan hidayah tu akan sampai. Okey. Jadi ini merupakan kisah bagaimana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terbuka. Okey, jadi seterusnya, tahukah anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diturunkan dengan pelbagai perkara supaya baginda menghentikan dakwahnya. Baginda pernah ditawarkan untuk menjadi raja dan diberikan harta yang paling banyak, tetapi semuanya ditolak oleh baginda. Okey, alhamdulillah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi murid-murid semua boleh amalkan, sentiasa berani berterus terang untuk menyatakan kebenaran. Okey. Jadi seterusnya murid-murid boleh buat latihan di dalam buku aktiviti inovatif sirah, muka surat 4 sehingga 6. Okey. Cakap di sini dulu untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.